Dia tengah loading. Okey semua. Jadi kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi sebelum cikgu nak teruskan dah kepada kelas kita untuk hari ni, kita nak belajar bab berapa ni? Cikgu nak dengar suara sikit, kita nak belajar bab berapa? Bab 9. Okey, pandai. Okey, bila kita pergi kepada bab 9, bab 9 adalah bab yang terakhir. Okey. Kalau cikgu pergi kepada bab 9 ni, cikgu nak tanya kamu semua. Bab 9 ada berapa bentuk garis lurus? 3. 3. Pandai. Apa tak boleh kena? Okey, kita ada 3 bentuk garis lurus. Apa 3 bentuk garis lurus tu cikgu nak tanya kamu? Bentuk Garis kecurunan, pentasan. pintasan, Bentuk pintasan. Pandai. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada bentuk-bentuk dulu. Kita dah belajar semalam 3 jenis bentuk yang mana kamu kena ingat balik. Okey, simpan ke nota? Cikgu simpan nota yang cikgu ajar semalam. Cikgu simpan nota yang cikgu ajar semalam. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan kepada kelas kita, kita refresh balik apa yang kita dah belajar semalam. Boleh ke semua kita refresh kejap ni? Boleh. Okey. Jadi yang semalam kita punya fokus adalah satu sahaja, iaitu persamaan garis lurus. Daripada persamaan garis lurus inilah yang kita akan buat fungsi garis lurus. Ini adalah kita punya persamaan. Daripada persamaan kita buat kita punya fungsi. Okey, daripada persamaan garis lurus ni, dia bercakap tentang satu fungsi garis lurus. Cikgu nak bersilat dah ni. Okey, jadi daripada fungsi garis lurus dia ada 3 bentuk persamaan. Bentuk kecerunan, bentuk pintasan, bentuk am. Kita kenal semua ni pada semalam. Ingat lagi tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ingat lagi tak? Okey, mantap. Kena ingat sebab kalau tak pening sikit hari ni. Okey, habis. Jadi semalam kita belajar yang pertama bentuk kecerunan. Iaitu cikgu tunjuklah Y ni apa, M ni apa, X ni apa, C ni apa. Dapat tak nota cikgu yang ni? Nak dengar suara sikit. Dapat ke nota cikgu yang ni? Dapat. Mantap anak muda. Okey. Jadi cikgu tunjuk dekat kita punya fokus malam adalah perkaitan antara 3 bentuk ni lah. Nak menukarkan kepada persamaan garis lurus, nak menukarkan kepada bentuk-bentuk pintasan ni cikgu tunjuk kan. Okey, bentuk am nak pergi kepada bentuk kecerunan macam mana, bentuk am nak pergi kepada bentuk pintasan macam mana. Kita ada buat satu contoh daripada bentuk am nak pergi pintasan, bentuk am nak pergi kecerunan. Okey, kita tengok yang warna merah ni. Okey, ni yang pertama. Yang kedua adalah kita pergi kepada daripada ni contohlah kamu buat bentuk am pergi pintasan dan bentuk am pergi bentuk kecerunan. Okey. Yang kedua kita belajar bentuk pintasan tukar kepada bentuk am. Bentuk am tukar pula kepada bentuk kecerunan. Ni yang kedua. Dan yang terakhir semalam kita tutup kelas kita dengan bentuk pintasan tukar kepada bentuk am. Lepas tu tukar kepada bentuk kecerunan. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Mantap. Nak dengar ramai sikit? Jelas ke semua sampai sini? Okey. Okey, jadi kita hari ni kita akan pergi kepada 9.1C. 9.1C. 9.1C dekat sini adalah dia bercakap tentang garis lurus dan titik koordinat. Yang semalam kita belajar bentuk garis lurus saja. Bentuk kecerunan, bentuk pintasan, bentuk am. Jadi hari ini kita nak mengaitkan
mengaitkan hubungan lah, hubungan. Ni bukan hubungan cinta. Kamu hati-hati, Form 3 ni zaman orang dilamun cinta. Yang lelaki nak bercinta dengan perempuan, yang perempuan nak bercinta dengan lelaki. Betul ke? Betul ke cikgu nak tanya? Betul ke? Tak. Tak, Masya Allah. Suci semua, bagus. Jadi, kalau yang perempuan tu, kalau dah jatuh cinta tu, tahan sekejap. Yang lelaki pun tahan sekejap. Habiskan belajar dulu. Okey, jadi kita akan pergi kepada hubungan. Hubungan apa? Hubungan dalam bahasa Inggeris kita panggil dia relation. Tapi dekat sini bukan the relation between human ya. Human. Jadi sekarang ni hubungan antara garis lurus, dan titik koordinat. Sebagai contoh, apa hubungan garis lurus? Okey. Garis lurus ini kita bercakap tentang graf. Bermaksud bila kita nak buat graf, kita kena ada koordinat. Lepas dah ada koordinat, baru kamu boleh buat graf garis lurus tu. Sampai sini semua jelas ke? Semua jelas sampai sini? Jelas. Okey, baik. Jelas. Jadi dia nak kaitkan dengan titik koordinat. Kenapa dia nak kaitkan dengan titik koordinat? Dia nak kaitkan dengan titik koordinat sama ada apa kaitan yang dia nak. Dia nak kaitkan, dia nak kamu cek sama ada koordinat itu ada atas garis lurus atau tidak. Okeylah. Macam apa buruk sangat kan tulisan cikgu. Jadi titik koordinat ni kita nak cek dua benda. Dia duduk atas garis lurus atau bukan atas garis lurus. Apa maksud cikgu? Kalau atas garis lurus, tengok titik warna hitam warna merah ya. Okey, dia berada di atas garis lurus. Tapi kalau cikgu cakap bukan di atas garis lurus, maksudnya titik koordinat tu boleh jadi dekat tepi garis lurus, boleh jadi dekat atas garis lurus. Itu maksud dia. Maksudnya dia tak kena dekat kita punya garis lurus. Ada fahamkah semua? Faham. Okey. Jadi rasa-rasa susah ke senang nak cek benda ni? Cikgu nak tanya kamu semua. Susah ke nak cek? Susah ke senang nak cek benda ni? Sederhana. Okey, itu jawapan yang selamat lah. Okey, jadi cikgu akan buat soalan A dan B, kamu buat soalan C. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul. Kalau ada soalan nak tanya, tanya terus dekat cikgu. Cikgu nak mula buat dah. Boleh ke cikgu nak pergi kepada 1A? Boleh. Alright. Boleh. Jadi yang pertama 1A ni, soalan nombor 1 ni adalah satu garis lurus yang mana garis lurus tu persamaan dia Y sama dengan 2X tambah 16. Macam mana kita nak cek? Okey, itu garis lurus dia. Lepas tu dia ada koordinat M, negatif 4,3. Cara nak cek dia, yang pertama kita pergi kepada koordinat M. Okey, negatif 4 ini adalah X, 3 ini adalah Y. Cara dia adalah ni nota. Masukkan nilai X. Masukkan nilai X pada persamaan. Kemudian bandingkan nilai Y. Dua ni je step. Okey, step pertama, masukkan nilai X. Gantikan nilai X. Macam mana nak gantikan nilai X? Okey, sekarang M kita dekat sini, masing-masing boleh tengok dekat koordinat M. X kita berapa? X dekat koordinat M tu berapa? 4. Kita yang 4. Negatif 4. Alah, bukan 4. Tengok balik. Negatif 4. Yes. Kita punya nilai X pada koordinat M, X kita sama dengan negatif 4. Cikgu keluarkan. Sampai situ semua jelas? Sampai situ semua jelas ke?
Faham. Alright. Jadi kita masukkan dalam kita punya koordinat. Koordinat ni masuk dalam kita punya persamaan. Ah. Okey, Pak. Okey. Lepas kita masukkan, kita pun kiralah kita tekan kalkulator Y. Okey, kita tekan. 2 dalam kurungan negatif 4 tambah 16, kamu dapat Y sama dengan 8. Okey, habis dah. Habis dah. Jadi, semua jelas ke sampai cikgu dapat Y sama dengan 8 tu? Kelas. Okey. Kelas. Sekarang step nombor 2, kita kena bandingkan nilai Y. Okey, Y dekat koordinat M adalah 3. Sekarang Y yang kita dapat daripada persamaan garis lurus adalah 8. Sekarang nilai Y ni sama ke tak? Cikgu nak tanya kamu semua. Dok. Sama. Yes, nilai Y lain. Bila nilai Y lain, bermakna koordinat tu tak kena pada garis lurus tu. Jelas? Kelas. Itu je. Kelas. Okey, tu contoh A. Jadi bila nilai Y lain, M, koordinat M. Ni cikgu tunjuk koordinat M tidak kena pada garis lurus. Semua jelas ke ni? Soalan A ni boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu nak tunjuk contoh soalan B pula, boleh? Boleh. Alright. Okey, kita pergi dekat B. Okey, cikgu nak masing-masing keluarkan. Dekat koordinat B, dia bercakap tentang koordinat N. Okey, apakah nilai X dekat koordinat N? Apa koordinat X dekat nilai Satu. koordinat N? Berapa? Yes, Satu. X dia sama dengan 1. Keluarkan kamu punya persamaan Y sama dengan 2X tambah 16. Sekarang X kita 1. Masukkan 2 darab 1 tambah 16. Masing-masing tekan kalkulator. 2 darab 1 tambah 16 dapat berapa? 16. 16? 19. 19? 10. 10. 2 darab 1 tambah 16 dapatlah 18. 18. Tekan koordinat elok-elok. Okey, itu Y daripada persamaan. Sekarang kita tengok pula Y daripada koordinat N. Okey, Y daripada koordinat N. Berapa Y dalam koordinat N tu? 18. 18. Sekarang, dia sama ke lain? Sama. Sama. Bila dia sama, maksudnya koordinat N berada di atas garis lurus Y sama dengan 2X tambah 16. Jelas ke semua? Kelas. Tu cara dia. Jadi kalau dia sama, nilai Y sama, N berada di atas garis lurus. Ada faham ke semua? Faham. Okey. Sekarang ni kalau faham, cuba buat soalan C dan D. Okey, cuba selesaikan soalan C dan D. Ini sahaja cara. Sama ada nak tentukan koordinat tu kena ke tak dekat garis lurus tu. Ini je sahaja cara. Masukkan nilai X ni. Cikgu tunjuk nota ni. Salin nota ni. Salin nota ni. Dia matematik ni soalan tu boleh berubah. Tapi konsep nak selesaikan tu tak boleh berubah. Maksud cikgu, nilai persamaan dia boleh jadi lain-lain. Dia boleh bagi kamu persamaan dalam bentuk persamaan dalam bentuk pintasan, persamaan dalam bentuk kecurunan. Dia boleh bagi macam-macam jenis bentuk persamaan. Itu pertama. Yang kedua, koordinat pun dia boleh bagi nilai lain-lain. Tetapi cara nak jawab kepada dia kena atas garis lurus nombor 1 dengan nombor 2 ni tak boleh berubah. Okey. Okey. Syirah, okey Syirah, boleh faham? Faham, Pak. Okey. Okey, mantap. Faham sikit? Apa yang tak faham tu? Bagi tahu. Dia macam susah nak macam buat pengiraan tu. Macam mana kita nak tahu. Macam ni.
Macam susah Macam lah mana? nak kira. Macam susah nak kira. Susah nak kira? Kira pakai kalkulator je. Macam mana boleh dapat? Macam mana boleh dapat? Okay. Y 2X tambah 16. Macam mana boleh dapat 16? Okey. Soalan tu, itu persamaan soalan yang bagi. Kita ambil persamaan daripada soalan. Tu je cara dia. Jelas? Oh. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi tak? Okey. Lima tambah 16. 16. 6. Y sama dengan 6. Okey, dah ke semua? Dapat tak buat soalan C dengan D tu? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Jadi cikgu nak mula buat soalan C dengan D boleh? Boleh, Boleh. boleh. Okey, Boleh. baik. Boleh. Okey, masing-masing kita akan pergi kepada soalan C dengan D. Jadi, cikgu akan tunjukkan kamu soalan besar-besar ni. Okey, yang pertama sekali, persamaan ni jangan ubah. Sebab persamaan tu memang soalan yang berikan. Okey, jadi sekarang kita ada soalan C. Persamaan Y sama dengan 2X tambah 16 tu cikgu dapat daripada soalan lah. Sekarang dia nak kena comparekan dengan koordinat P. Koordinat P negatif 8,0. Jadi cara dia adalah daripada koordinat P, kamu kena define X dia apa, Y dia apa. Okey, X, Y. Daripada sini cikgu dapat. Untuk koordinat P, X dia sama dengan negatif 8. Jadi bila cikgu dah dapat X dia sama dengan negatif 8, cikgu masukkan dalam persamaan. Y sama dengan 2. X kita negatif 8, masuk negatif 8 tambah 16. Kita pun tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. 2 dalam kurungan negatif 8 tambah 16. Kita dapat Y sama dengan 0. Ni Y daripada persamaan tau. Ini daripada persamaan. Sekarang kita nak comparekan, kita ambil Y daripada koordinat. Berapa nilai Y daripada koordinat? Cikgu nak tanya kamu semua. Kosong. Yes. Y daripada koordinat. Ini adalah daripada koordinat. Jadi daripada koordinat kita dapat 0. Bermakna cikgu nak tanya kamu semua, sama ke lain? Lain. Apa? Nilai Y dia sama ke lain? Sama. Sama. Kalau dia sama, koordinat tu atas garis lurus ke tak? Ya, berada Atas di garis situ. lurus. Itu sahaja. Jadi bila nilai Y sama, jadi kita boleh bagi tahu koordinat N berada di atas garis lurus. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Soalan D, step yang sama. Step yang sama. Iaitu kamu keluarkan dia punya persamaan Y sama dengan 2X tambah 16. Okey, koordinat kita sekarang Q negatif 5,8. Mula-mula, kamu tengok dekat koordinat yang diberikan. Koordinat yang diberikan nilai X, Y. Daripada sini, kamu detect terus X kamu negatif 5, Y kamu adalah 8. Gunakan nilai X daripada koordinat masuk dalam persamaan. Y sama dengan 2, X kita negatif 5, tambah 16. Okeylah, kita tekan kalkulator. Kita dapat berapa ni? Nak dengar suara sikit. Kita dapat berapa? 6. 6. Sekarang 6. bila kita dah dapatkan nilai Y daripada persamaan, kita comparekan dengan koordinat ini. Cikgu nak tanya kamu semua. Y daripada persamaan dan Y daripada koordinat sama ke lain? Lain. Lain. Bila lain, maksudnya koordinat Q tu berada di atas garis lurus ke tak? Itulah cara dia. Jadi bila dia lain, kita boleh cakap koordinat Q tidak
berada di atas garis lurus. Maksudnya macam mana? Macam ni cikgu tunjuklah. Adalah satu garis lurus kalau dekat soalan C, koordinat tu dia ada dekat atas garis lurus macam ni. Tapi kalau soalan D, dia dekat dia bukan dekat garis lurus. Dia boleh jadi dekat lain lah. Tapi yang pasti dia tak kena dekat garis lurus tu. Jelas ke semua soalan C dengan D ni? Jelas. Susah ke senang? Cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Senang. Cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Jelas ke, kurang jelas ke, bagi tahu kat mana. Kalau jelas, tulis jelas. Kalau kurang, bagi tahu. Okey, senang. Late. Apa nama late? Ke late? Jelas, senang, jelas. Syafiq, Adif. Terbaik. Okey, tak ada ke yang tak jelas? Cikgu nak jawab soalan ni. Jelas sangat, terbaik. Okey. Cikgu, kalkulator kita tinggal kat kelas. Alah, kalkulator tinggal kat kelas. Kamu kan ada internet. Pakailah kalkulator internet. Handset pun ada kalkulator. Fadli. Okey, faham. Alright, kalau semua dah faham yang ni, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey. Seperti yang cikgu bagi tahu, kita pergi kepada soalan nombor 2 Nombor 3 dan 4 kita tak pergi. Kita pergi kepada nombor 2. Sebab dia tengah cakap benda yang sama je. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Okey, tentukan sama ada titik berikut berada di atas garis lurus ataupun tak. Dia cakap benda yang sama. Tapi kamu kena faham, tadi dia bagi dalam Y sama dengan 2X tambah 16. Rasa-rasa ni bentuk persamaan apa? Bentuk apa? Bentuk pintasan ke, bentuk arm ke, bentuk kecerunan? Kalau Y sorang-sorang, ni bentuk apa? Ya, kecerunan. Pandai. Jadi sekarang ni kamu boleh tengok 12 ni duduk sorang-sorang. Rasa-rasa ni bentuk apa? Yes, pandai. Jadi bentuk dia boleh berubah dan dia boleh bagi bentuk kecerunan, dia boleh bagi dalam bentuk arm, dia boleh bagi dalam bentuk pintasan, dia boleh lain-lain. Tapi adakah nak selesaikan dia berubah? Tak. Kita selesaikan dengan cara yang sama sahaja. Cikgu buat A, kamu buat B, boleh ke? Boleh. Okey. Sekarang ni kita keluarkan kita punya persamaan. Persamaan kita 2X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi daripada sini kita, cikgu buat M. Cikgu buat A, kamu buat B. Okey, dekat A kita ada koordinat M 0,4. Daripada nilai koordinat, kita keluarkan nilai X dengan Y. X kita 0, Y kita 4. Jadi, dekat sini, cikgu nampak X kita 0. Masukkan dalam kita punya persamaan. 2X kita 0 tambah 3Y sama dengan 12. 2 darab 0. Jadi 0, cikgu boleh pangkah. Sekarang tinggal 3Y sama dengan 12. Y nak duduk sorang-sorang. 3 kena pindah ke sebelah. 3 darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Yes, bahagi. 12 bahagi 3 kita dapat berapa? 4. Jadi dekat sini kita comparekan, kita bandingkan. Daripada sini cikgu dapat persamaan punya Y. Daripada sini cikgu dapat koordinat punya Y. Sama ke lain? Sama. Kalau sama di atas garis lurus ke tak? Atas garis lurus. Yes. Jelas ke semua? Okey. Jadi sekarang masing-masing buat soalan B. Okey, tengok macam mana cikgu selesaikan, lepas tu buat soalan B. C dengan D tak payah. Lepas ni kita nak pergi kepada page nombor 2 pula. Okey, kalau ada yang tak faham, tanya soalan dekat chat. Cikgu nak jawab soalan. Cikgu nak jawab soalan. Siapa yang ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat chat dia. X dengan
Okay, dah siap belum? Hello. Tapi kalau saya nak buat kau nambahin pukul 5. Hati-hati. Kalau tak nak, tak lah. Oh. Okay, cikgu nak buat B, boleh? Boleh. Masa sikit. Alright, jadi cikgu nak buat soalan B. Dah siap ke tu? Dah. Okay, baik. Alright, jadi cikgu Campur. Okay. Baik, cikgu. okay, boleh share jawapan dekat chat masing-masing. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okay. Alamak. Okay, Adam jangan risau Adam, engkau, cikgu ulang. Okay, boleh cikgu ulang balik dekat soalan B. Cikgu kenapa dia 3Y pergi kepada 12? Sebab cikgu nak dapat nilai Y je, bukan 3Y. Okay, siap. Okay, semua cikgu nak buat soalan B. Boleh ke? Boleh. Alright. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, cikgu akan terangkan perlahan-lahan sebab ini soalan yang terakhir untuk soalan menentukan sama ada koordinat di atas garis lurus atau bukan di atas garis lurus. Jadi fokus kejap semua. Boleh ke? Boleh. Okey. Yang pertama sekali, kamu kena faham kita ada persamaan. Persamaan kita dia dah bagi tahu, bukan kamu buat sendiri. Persamaan kita dekat sini adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Memang persamaan tak ubah. Kita ambil apa yang soalan bagi. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Jelas. Okey, baik. Yang kedua, kamu nak compare apa? Kamu nak comparekan dengan koordinat. Jadi kita keluarkan bahagian koordinat. Okey, koordinat kita dekat sini cikgu suruh buat B kan? Jadi kita ada koordinat, nama dia koordinat N. 3, -2. Okey, habis. Jadi daripada nilai koordinat ni, kamu keluarkan nilai X dengan Y daripada koordinat. Okey, X untuk koordinat adalah 3, Y untuk koordinat adalah -2. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, okey, koordinat dibaca X, Y. Jelas? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Baik. Sekarang ni kita punya persamaan nak buat apa? Ambil nilai X daripada koordinat, masukkan dalam persamaan. Cikgu pun masukkan 2 dalam kurungan 3 sebab X kita 3. Tambah 3Y sama dengan 12. Jadi apa yang kita nak buat? Cari nilai Y. 2 darab 3 kita dapat 6.
tambah 3Y sama dengan 12. 6 ni kita alih sebab kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang tau. Jadi Y ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Yes. 12 tolak 6. Jadi 12 tolak 6 kita dapat 6. Okey, selesai. Okey, 3 ni kena pindah. 3 ni dia darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. 6 bahagi 3. Y kamu akan dapat 2. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat Y sama dengan 2 tu? Jelas. Okey. Jadi, bila kamu dah dapat nilai Y, kamu comparekan, kamu bandingkan. Kamu bandingkan nilai Y yang kamu dapat pada persamaan dan nilai Y yang kamu dapat pada koordinat. Sekarang nak kena bandingkan apa? Kamu just nak kena tengok dia sama ke tak. Sekarang cikgu nak tanya kamu, dia sama ke tak nilai Y ni? Nah, jadi bila dia tak sama, maksudnya koordinat N tu atas garis lurus ke tak? Tak. Tak. Itu cara nak jawab dia. Jadi bila dia tak sama, maksudnya koordinat N bukan di atas garis lurus. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey, ini je cara nak buat soalan yang tengah bercakap sama ada koordinat tu di atas garis lurus ataupun tak. Okey, jadi cikgu dah tutup dah bahagian ni. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Cikgu laju ke? Cikgu laju ke? Ke boleh follow lagi? Boleh follow. Okey, boleh follow Okey, jadi cikgu akan recap baliklah sebelum kita nak terus kepada pengisian yang seterusnya. Okey, mula-mula cikgu jelaskan definisi dulu. Cikgu jelaskan definisi atas garis lurus ke bukan atas garis lurus. Kalau atas garis lurus ni dia seolah-olah ada koordinat warna merah ni atas garis lurus. Kalau bukan, dia tak kena dekat garis lurus macam dua koordinat warna hijau ni. Jadi step dia macam mana? Step dia ada dua je. Masukkan nilai X pada persamaan. Lepas tu bandingkan nilai Y. Okey. Lepas tu cikgu tunjuk contoh A. Tunjuk contoh B. Dah ada dua soalan kita buat. Lepas tu kamu buat soalan C dan D. Dan cikgu terangkan balik. Jadi dah ada 4 soalan kita buat. Okey. Kemudian kita tukar. Tadi pakai bentuk kecerunan. Sekarang kita pakai bentuk am. Sekarang kita buat soalan A dan soalan B. Ada total 6 soalan yang kita buat untuk tentukan sama ada di atas garis lurus ke tak. Okey, sampai sini. Alright atau alright? Boleh follow cikgu lagi? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Bagus. Selalunya lah petang-petang ni sendu sikit. Jadi jangan sendu. Kita kelas yang terakhir. Esok dah tak ada kelas dah. Kamu boleh enjoy dah. Okey, jadi dekat page ni cikgu bagi dekat Telegram tu kamu pergi buka balik. Okey, kita nak jawab soalan 9.1E pula. Tadi kita dah jawab sampai C. Okey, dia ada D tapi D tu senang. Cikgu tak ambil D tu. Cikgu ambil kepada 9.1E. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan ni? Boleh. Alright. Jadi tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan dan melalui titik P yang berikut. Okey, jadi cikgu nak kamu fokus. Sebab soalan yang diberikan, lain-lain cara menyelesaikan dia. Sekarang ni soalan yang cikgu nak buat dekat depan adalah fokus kepada membentuk persamaan garis lurus. Dalam bracket kita panggil dia bentuk kecerunan. Sebab apa cikgu pilih bentuk kecerunan? Sebab dia bagi nilai kecerunan. Sampai situ. Boleh follow lagi? Boleh. Okey. Jadi cikgu bagi nota dulu tau. Cikgu tak terus buat tau. Lepas cikgu bagi nota,
Kamu dah okey nota cikgu, dah salin nota cikgu, baru cikgu buat A. Lepas tu kalau kamu tak faham lagi, cikgu buat B. Lepas tu C tu kamu kena buat. Okey, sekarang nota dia adalah bentuk kecerunan. Sebelum cikgu nak pergi kepada bentuk kecerunan, kita fahamkan sama-sama soalan dia. Tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan dan melalui titik P yang berikut. Maksudnya dia ada satu koordinat. Kita panggil dia koordinat P. Jadi daripada koordinat P ada satu garis lurus. Jadi garis lurus ni dia nak minta apakah dia punya persamaan. Persamaan dia sama dengan apa? Dia bagi P tapi dia tak bagi tahu persamaan dia apa. Jelas ke semua apa soalan tu nak? Jelas. Jelas. Jadi persamaan, cikgu dah tunjuk, kita nak kena bagi dalam bentuk kecerunan. Yang mana kita bentuk kecerunan adalah Y sama dengan MX tambah C. Bila bentuk kecerunan dekat sini, kamu hanya kena cari nilai M dengan nilai C. Nilai M macam mana nak cari? Okey, ni nota. Kecerunan adalah nilai M. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tu nilai M. Tapi untuk soalan nombor 1, dia dah bagi dah semua nilai M. Nilai kecerunan tu nilai M. Okey, habis. Sekarang sebenarnya soalan ni fokus kepada mencari pintasan Y. Iaitu C. Macam mana nak cari pintasan Y ni? Okey, masing-masing. Cikgu nak buat soalan A. Okey, cikgu nak mula buat soalan A. Boleh ke semua? Boleh. Alright. A, dia bagi tahu kecerunan dia M sama dengan 2 dan adalah koordinat 3,7. Okey, habis. Jadi, kita ada persamaan bentuk kecerunan Y sama dengan MX tambah C. Jadi, dan M ni dia dah bagi tahu 2. Kita gantikan M yang kita dapat tadi ke dalam nilai M ni. Kita jadilah Y sama dengan 2X tambah C. Sampai situ jelas? Okey, jelas. Okey, baik. Jadi, nak cari nilai C, cikgu asingkan. Cari nilai C, nota dia adalah masukkan koordinat yang diberikan. Masukkan koordinat yang diberikan. Maksudnya kamu kena pastikan koordinat yang diberikan di atas garis lurus lah. Contoh kat sini koordinat P dah memang atas garis lurus. Jadi P kita untuk soalan A adalah 3,7. 3 kita X, Y kita 7. Jadi kita ambil persamaan ni, kita bawa pergi sini. Y sama dengan 2X tambah C. X kita 3, masukkan 3 tambah C. Y kita 7. Dapat ke semua? Dapat step daripada cikgu? Dapat. Alright. Jadi kita selesaikan nilai C. 7 lah. 2 darab 3 dapat 6. Jadi 6 ni pindah ke sebelah 6 ni positif. Dia jadi negatif. 7 tolak 1 dapat 1. Jadi C kita sama dengan 1. Boleh faham ke? Boleh. Jadi Y sama dengan MX tambah C. M kamu dah ada 2. M tu kamu dah ada 2. Y sama dengan gantikanlah dia dengan 2X. C tu kamu dah cari dekat sini. Tambah 1. Inilah kamu punya bentuk persamaan garis lurus. Jelas untuk soalan A? Jelas. Okey, baik. Okey, nak lagi satu contoh ke? Ataupun kamu dah boleh buat untuk B tu? Kamu sendiri yang tentukan. Nak lagi satu contoh ke? Nak buat dah B tu? Contoh. Nak lagi satu contoh? Boleh, tak ada masalah. Tapi
Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin soalan A ni yang cikgu selesaikan. Boleh semua? Baik. Okey. Boleh. Salin dulu. Dah habis salin bagi tahu cikgu. Dah habis salin bagi tahu cikgu. Okey. Okey. Letter tak boleh di... Hai, ya. Kecurangan. Okey dah. Hmm. Dah, cikgu nak buat B dah, boleh? Tak tahu. Oh, belum. Okey. Tak apalah, cikgu zoom out. Cikgu zoom out, cikgu punya boleh zoom out. Okey. Jadi dekat sini yang mana belum salin untuk A tu boleh salin sebab cikgu takut cikgu tak habis. Jadi cikgu nak buat B. Boleh semua cikgu nak buat soalan B? Boleh. Okey. Cikgu buat B, kamu buat C Kamu buat C. Kalau ramai betul C, kita tak payah buat D. Kita buat jugalah. Okey, jadi B kita dekat sini kecerunan. Kecerunan tu kamu tak payahlah tulis kecerunan. Kamu gantikanlah perkataan kecerunan tu dengan M. M kita sama dengan -3. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, baik. Jelas. Sekarang P kita dekat sini adalah -6,4. Jadi bila kita nak bentukkan persamaan garis lurus, kamu kena pastikan persamaan yang kamu bentuk adalah persamaan kecerunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Untuk nilai M sudah diberikan. Nilai M dia dekat sini -3. Masukkan -3 dalam nilai M. -3X tambah C. Okey. Sampai yang cikgu kotakkan sini. Boleh faham? Jelas? Baik, nak dengar suara? Okey, baik. Okey, jadi dekat sini nak cari nilai C. Cikgu dah jumpa nilai M. Jadi dekat sini nilai M dah jumpa. Sekarang cikgu nak cari nilai C. Cikgu tengok koordinat yang diberikan. Koordinat kita dekat sini ada X dengan Y. Jadi kamu boleh tengok Y, masukkan koordinat X dengan Y ke dalam kita punya persamaan. Jadi kamu boleh tengok kat sini Y kamu tu 4. Y kamu tu 4 sama dengan -3. X kamu tu -6 tambah C. Jelas ke semua step sampai sini? Boleh faham? Boleh faham? Kita tak nampak cikgu buat nota. Masukkan nilai X dan Y ke dalam persamaan. Tak pun malah tak payah tulis sampai situ kan. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh. Okey ni X ni -6. Kemudian Y kita kat sini 4. Kita masukkan. Alright. Okey, selesai sampai sini. Sampai sini ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, baik. Okey, carilah nilai C. Okey, 4 sama dengan -3 darab -6, kamu dapat positif 18. 18 positif pindah ke sebelah, dia jadi -18. Jadi kamu pun tekan 4 tolak 18, kamu dapat -14. Jadi C kamu dekat sini adalah -14. Jelas ke semua cara cikgu jumpa C tu? Jelas. Okey. Jadi bila kamu dah jumpa C, masukkanlah nilai C. Tadi kamu dah jumpa, tapi kamu baru jumpa nilai M. C kamu tak jumpa lagi. Jadi Y sama dengan, tengok dekat atas, -3X. C kamu -14, masukkan -14. Inilah kamu punya persamaan garis lurus. Jelas soalan B? Boleh faham?
Boleh. Okey. Susah ke senang ni nak tanya? Susah ke senang? Okey. Nah. Okey, baik. Tengok contoh soalan A cikgu selesaikan. Tengok contoh soalan B cikgu selesaikan. Buat soalan C. Boleh ke semua? Boleh. Okey, buat soalan C. Selesaikan soalan C. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Cuba buat soalan C. Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh terus tanya soalan. Cikgu tunggu dekat chat. Cikgu tunggu dekat chat. Siap. Okey, dapat ke? Dapat. Pak. Ingat. Okey, 1 minit lagi. Okey dah, cikgu nak mula buat dekat depan soalan C. Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada soalan C. Jadi kita akan pergi kepada soalan C. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan C? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan C. Soalan C sama je step dia macam tadi, iaitu kecerunan yang kita dapat adalah M sama dengan 2/3. Dan bila kita dah dapat nilai M, kita masukkan nilai M ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita dapat Y sama dengan 2/3 X tambah C. Ada jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita dah sampai sini, kita tak lengkap lagi tahu kita punya persamaan sebab kita tak ada nilai C. Jadi nak cari nilai C, kamu gunakan kamu punya nilai koordinat iaitu koordinat P. Kamu pun keluarkanlah P kamu 12,5. Jadi 12 kamu X, 5 kamu Y. Masukkan nilai X dengan Y tu ke dalam kamu punya persamaan. Jadi Y kita 5 kan? Kita masukkan 5. Sama dengan 2/3 X. X kita 12. Masukkan 12. Tambah C. Sampai cikgu masukkan ni boleh faham ke semua? Okey. Okey, baik. Jadi selesaikanlah. 2/3. 12 bahagi 3 kita dapat 4. 2 darab dengan 4 kita dapat 8. Jadi 8 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi. Nak dengar suara sikit? Negatif. 5 tolak 8 kita dapat negatif 3. Bila kita dah selesaikan C, masukkan balik. Jadi dekat sini kita dapat
Y sama dengan 2/3 X. C kita -3. Inilah kita punya persamaan garis lurus untuk soalan C. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sekarang masing-masing cuba selesaikan soalan D. Boleh? Okay. Okey. Cuba buat. Jadi jangan risau. Kalau salah pun tak apa. Cikgu akan ajar. Ha. Mana ada satu ni? Apa ya? Okey semua dah siap dah? Cikgu nak buat soalan D pula. Dah. Okey. Dah. Cikgu bilik cikgu tiba-tiba gelap. Cikgu pakai lampu torchlight. Tak apa kan? Tak apa kan? Cikgu nak macam orang tak ingkar apa. lah. Tak apa kan? Apa? Tak apa. Okey. Jadi cikgu nak buat soalan D, kamu tengok betul-betul. Kalau kamu tak faham sesuatu, tanya cikgu terus. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan D. Kamu kena ingat, kalau kamu sangkut dekat sini, kamu akan sangkut soalan yang seterusnya. Jadi kalau rasa-rasa kamu sangkut langkah pertama ni, bagi tahu biar cikgu tolong. Sebab langkah pertama tu kalau kamu sangkut soalan kedua, lepas ni cikgu nak langkah yang kedua, confirm kamu terjatuh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan D. Kita ada nak bentukkan persamaan. Okey, persamaan yang dipilih, persamaan paling popular adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi dekat sini nilai M dia dah bagi. Masukkan kita akan dapat -1/2X tambah C. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila dah sampai sini, kamu keluarkan kamu punya koordinat P tu 4,-6. Okey, ini X, Y. Masukkan. Jadi dekat sini, Y kamu -6. Masukkan -6. Sama dengan -1/2 X kamu ni 4. Masukkan 4 tambah C. Ada faham ke semua sampai sini? Faham. Okey, baik. Jadi 2 dengan 4 kita simplifykan dia. 4 bahagi 2 kita dapat 2. -1 darab dengan 2 kita dapat -2 lah. -2 negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Yes. -6 tambah 2. -6 tambah 2 kita dapat -4. Jadilah C kita sama dengan -4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi persamaan kita ni masukkan nilai C yang kita dah jumpa. Jadi dekat sini Y sama dengan -1/2X. C kita -4. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Jelas. Okey ke ni? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey. Susah ke senang? Nak dengar suara. Susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Okey. Kena fahamkan konsep, jalan kerja, langkah yang cikgu ajar. Percayalah kamu akan rasa soalan garis lurus adalah soalan yang kamu boleh skor dalam exam nanti. Okey, selesai. Cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan F.
Kita pergi kepada soalan F. Jadi untuk soalan F dekat sini, kita ada garis lurus lari ke tak? Okey, bagus. Okey, jadi soalan F adalah sama je sebenarnya macam tadi. Apa beza dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa beza dia? Koordinat ni. Apa? Ada 2 koordinat. Ada 2 koordinat. Jadi dekat sini, tadi dia bagi kecerunan. Sekarang dia tak bagi kecerunan. Tapi dia bagi 2 nilai koordinat. Jadi cikgu akan buat A, kamu buat B. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi, persamaan. Kita nak bentukkan persamaan garis lurus macam tadi. Tak ada apa-apa beza pun. Jadi, tengok betul-betul yang cikgu buat dekat A. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Tadi dia bagi kecerunan. Sekarang dia bagi kecerunan tak? Cikgu nak tanya kamu semua, dia bagi kecerunan tak? Tak. Jadi bila dia tak bagi kecerunan, kamu kena cari kecerunan dulu. Jangan tiba-tiba kamu bantai cari C dulu. Macam mana nak cari kecerunan? Pakai formula yang cikgu dah tunjuk tadi. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, cikgu nak buat soalan A. Dia tak kisah tau siapa nak jadi X1, siapa nak jadi X2, dia tak kisah. Jadi dekat sini, cikgu jadikan dia sini X1, Y1, sini X2, Y2. Masukkan ke dalam kita punya persamaan. M sama dengan Y2. Y2 kita kosong. Tolak Y1. Y1 kita 2. Per dengan X2. X2 kita 6. Tolak X1. X1 kita kosong. Jadi, kosong tolak 2, kita dapat negatif 2. 6 tolak kosong, kita dapat 6. Kita simplify, kita dapat negatif 1 per 3. Itulah nilai M kita. Jelas ke semua nilai M? Boleh faham? Jelas. Okey. Bila kamu dah dapat nilai M, maksudnya kamu dah berjaya langkah satu tangga. Jadi, persamaan garis lurus kamu dah dapat nilai M. Masukkan Y sama dengan M kamu negatif 1 per 3 tambah C. Nampak? Kamu dah dapat nilai M. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Lepas tu sekarang kamu nak cari nilai C. Nilai C, ni nilai M. Ni nilai M. Cikgu susun kejap. Cikgu susun. Cikgu punya jalan kerja. Cikgu nak kamu punya nota lagi tersusun daripada cikgu punya jalan kerja. Yang ni cikgu tunjuk cari nilai M. Okey, sekarang cikgu nak cari nilai C pula, boleh? Okey. Untuk cari nilai C, kamu pilih je koordinat mana yang kamu nak. Contoh kalau cikgu jawab dekat soalan A, kita ada K dengan L. Pilih je mana-mana yang kamu suka. Kamu nak masukkan koordinat K boleh, kamu nak masukkan koordinat L pun boleh. Tapi kamu jangan risau sebab C tu kamu akan dapat nilai yang sama. Jadi dekat sini cikgu senang cerita, cikgu pilih koordinat K. Jadi cikgu salin balik persamaan garis lurus kita. Negatif 1 per 3 X. Ni ada X. 1 per 3 X tambah C. Cikgu keluarkan koordinat K cikgu. K. K cikgu. Kamu nak masuk koordinat L pun boleh ada yang tanya cikgu boleh tak L? Boleh lah, tak apalah. Nak L pun boleh, tak jadi masalah. WhatsApp personal Okey, jadi dekat sini L kita 6,0. Tak jadi masalah. Okey, ini X kamu, ini Y kamu. Jadi masukkan. Tak jadi masalah. Tak ada siapa-siapa marah. Ke ada orang marah? Tak ada siapa-siapa marah Okey. Jadi Y kita kosong. Jadi kita dapat kosong dekat sini. Sama dengan negatif 1 per 3. X kamu 6. Jadi masukkan 6 dekat sini. Tambah C. Kemudian kamu selesaikanlah. 3 dengan 6. 6 bahagi 3 kamu dapat 2. Negatif 1 darab dengan 2. Kamu dapat negatif 2 tambah C. Nak cari nilai C, negatif 2 ni pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif 2.
Jadi, selesailah nilai C kamu. Jadi, step yang terakhir kamu lengkapkan kamu punya bentuk persamaan. Kan bentuk persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. M kita dah jumpa tadi, iaitu -1/3. Masukkan -1/3. C kamu dah jumpa tadi 2. Masukkan C. Itulah jawapan akhir kita. Jelas ke semua soalan A? Yes. Itu. Jadi dia kalau benda ni kita baru belajar, kita baru belajar, jadi dia ambil masa sedikit. Tapi kalau kamu selalu buat latihan, percayalah cakap cikgu, kamu ingat apa yang cikgu ajar, langkah-langkah jalan kerja ni, kamu boleh buat. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing buat soalan B. Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Nak dengar suara? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey. Buat soalan B. Ikut jalan kerja yang cikgu dah tunjuk. Dia macam tadi je. Cumanya sekarang nilai M je yang kamu kena cari. Okey. Buat betul-betul sebab soalan ni kita jawab satu soalan sahaja. 47. Dapat ke semua? Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okey. 2 minit lagi. Boleh kita tanya sama-sama? Okey, cikgu nak mula buat dah B. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, baik. Jadi, masing-masing kita akan pergi kepada soalan B. Jadi, cikgu minta maaf lah kalau cikgu gelak sikit. Alright, jadi cikgu nak mula buat soalan B. Boleh ke? Masing-masing boleh cikgu nak buat soalan B. Boleh.
Okey, baik. Okey, kita akan pergi kepada soalan B. Mana Kita kat F kan sekarang. Alright, kita akan pergi kepada soalan B. Banyak lagi ni kita nak pergi. Tapi dia senang je, kamu jangan risau. Okey, kita pergi kepada soalan B. Kita nak bentuk garis lurus. Kita nak bentuk garis lurus. Okey, soalan B kita. Y sama dengan MX tambah C. Jadi, cikgu keluarkan B kita, koordinat dia adalah koordinat R negatif 2,0 dan S 0,8. Okey, fahamkan dulu soalan. Jelas ke semua soalan yang diberikan? Jelas. Okey, sekarang kamu boleh cari nilai M. Macam mana nak cari nilai M? Tengok kepada yang warna biru cikgu buat. Okey, M formula dia Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi, daripada sini, kita namakan koordinat kita X1, Y1, X2, Y2. Dia tak ada masalah siapa nak jadi koordinat pertama, siapa nak jadi koordinat kedua. Okey. Jadi, masukkan M sama dengan Y2 kita 8. Masukkan 8. Tolak Y1 kita 0. Masukkan 0. X2 kita 0. Masukkan 0. Tolak X1 kita negatif 2. Masukkan negatif 2. Jadi, M 8 tolak 0 dapat 8. 0 tolak jadi positif 2. Jadi, 8 bahagi dengan 2 kita dapat 4. Sampai sini jelas ke nilai M yang cikgu jumpa? Boleh faham? Boleh. Mantap. Jadi dekat sini, kita masukkan nilai M kita. Y sama dengan M kita dah jumpa 4 tadi. 4X tambah C. Jadi kita proceed kepada mencari nilai C. Macam cikgu bagi tahulah. Bila kita nak cari nilai C, suka hati kamu nak masukkan nilai koordinat R ke, koordinat S ke, kamu akan jumpa C yang sama. Jadi dekat sini cikgu masukkan koordinat R. Okey, cikgu pilih koordinat R negatif 2,0. Jadi X kita negatif 2, Y kita 0. Y kita 0, dia jadi 0. 4, X kita negatif 2 tambah C. Jadi kat sini 4 darab negatif 2 kita dapat negatif 8. Negatif 8 pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif jadi? Positif. Jadi kita dapatlah C kita sama dengan 8. Jadi bila kita dah ada nilai M, kita dah ada nilai C, kita melengkapkan kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y tu Y lah. Kamu jangan masukkan nilai Y pula. Kamu just kena masukkan nilai M dengan C. M kita 4, gantikan dia dengan 4. X tambah C kita 8. Ini jawapan kita untuk soalan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang jujur dengan cikgu. Boleh. Nak lagi satu soalan ke ataupun cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya? Maksudnya subtopik yang berikutnya. Topik berikutnya. Boleh buat satu B ni jelas? Okey. Sekejap cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Cikgu kurang dengar. Okey. Boleh komen dekat chat. Pergi buka dekat chat tu Microsoft Team tu. Nak lagi satu soalan ke? Ataupun boleh cikgu pergi kepada topik yang berikutnya. Okey. Cuba komen sikit. Topik next topik. Okey, mantap. Topik baru. Okey. Topik berikutnya. Terbaik. Okey, mantap. Okey, jadi cikgu pergi kepada topik yang berikutnya lah. Okey. Jadi soalan dia tak susah pun. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Jadi dekat sini, dekat F cikgu dah cover. Jangan cakap cikgu tak cover pula. Ya. Okey, F, G dulu baru H. Kita pergi dekat G. Okey, masing-masing cikgu nak pergi dekat G. Cikgu nak pergi dekat G. Tentukan persamaan garis lurus lari dengan garis lurus yang diberikan melalui titik P. Jadi cikgu nak buat soalan G. Dah ready dah semua?
Dah ready dah? Okey, baik. Okey. Bila kita cakap tentang garis lurus ni, kita kena faham dulu macam mana apa yang soalan cuba berikan. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, Y sama dengan 3X tambah 9. Tentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, iaitu inilah persamaan garis lurus tu. Ada satu persamaan garis lurus. Yang kedua, dia bagi tahu, dia dalam keadaan selari. Dia dalam keadaan selari. Selari ni dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia parallel. Kita panggil dia parallel. Parallel lah. Maksudnya selari dia macam ni. Jadi bila dia selari, ada satu koordinat ada satu koordinat P, adalah satu koordinat P. Ni. Ini koordinat P kita 2,7. Ini kita punya persamaan. Tapi dia cakap dua-dua ni adalah garis selari. Apa yang kita kena faham dalam garis selari ni? Kita kena faham bila dia mention garis selari, kita kena faham dua-dua persamaan garis lurus mempunyai nilai kecerunan yang sama. Boleh faham ke semua? Boleh faham? Okey, baik. Jadi, sekarang dia nak suruh cari Y sama dengan MX tambah C. Dekat garis warna biru ni, apa dia punya persamaan? Dia nak suruh cari apa persamaan dekat garis lurus yang melalui titik P ni. Jadi, dekat sini, kan kamu dah ada garis lurus yang warna hijau. Okey, kita tengok garis lurus yang warna hijau. Apa dia punya nilai M? Bagi tahu cikgu, nilai M dekat garis lurus warna hijau, apa dia punya nilai M? 3. 3. Jadi daripada sini, kita kena ingatlah, kita nak comparekan Y sama dengan MX tambah C. Bermakna M kita adalah sama dengan 3. Jadi bila cikgu cakap, dia dalam keadaan selari, gantikan M kita ni dengan 3. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 3. X tambah C. Boleh faham? Boleh. Jadi macam mana cari nilai C? Macam tadi. Iaitu kita dah ada nilai koordinat kita. Koordinat kita P 2,7. Masukkanlah X, Y. Okey, Y kita dekat sini 7. Masukkan 7. 3. Cikgu buat warna biru. X kita 2. Tambah C. Jadi 7 sama dengan 3 darab dengan 2 dapat 6 tambah C. 6 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 7 tolak 6 kita dapat 1. Jadi maksudnya koordinat, bukan koordinat. Persamaan garis lurus warna biru adalah Y sama dengan M kita sama 3X. Tapi C kita berbeza, tambah 1. Jelas ke semua? Ini jawapan dia. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak untuk soalan A? Ada jelas? Nak dengar suara ramai sikit? Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Sekarang ni, cuba buat soalan B. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P yang soalan B tu. Buat soalan B ni. Ikutlah jalan kerja yang cikgu tunjuk tu. Ikut jalan kerja yang cikgu tunjuk tu.
Okey, 2 minit lagi. Okey dah ke? Nak dengar suara sikit dahsyat dah? Dah. Okey. Dah. Alright. Okey, kita akan pergi kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, bagi siapa-siapa yang pening lagi macam mana nak selesaikan, boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu nak buat soalan B dah. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan B. Lepas ni cikgu nak buat satu latihan tambahan untuk garis selari ni tau. Okey, jadi soalan B dekat sini kalau kamu pening, cikgu tunjuk apa yang dia nak bagi tahu. Okey, yang pertama kita ada persamaan warna biru. Cikgu keluarkan Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Jadi dekat sini adalah satu garis yang mana persamaan dia Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Itu yang pertama. Yang kedua ada satu garis lurus, lagi satu yang mana dia warna hijau. Tetapi kita boleh tahu dia tak ada, dia tak ada tahu Y sama dengan MX tambah C ni, dia tak ada. Dia tak ada. Tapi dia bagi tahu yang garis lurus warna hijau ni dia lalu titik P iaitu negatif 3,4. Kena pula garis lurus warna biru tu. Cikgu keluarkan Okey, jadi cikgu padam kejap kat sini. Okey, P kita adalah negatif 3,4. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi apa yang soalan ni nak adalah cari persamaan garis lurus untuk yang warna hijau tu. Inilah apa yang dia nak. Jadi, bila kita bercakap tentang selari, selari bermaksud mempunyai nilai kecerunan yang sama. Boleh faham ke semua? Okey, baik. Okey, kita tengok persamaan yang warna biru. Apakah kecerunan dekat sini? Apa nilai kecerunan dekat warna biru tu? Negatif 2. Pandai. Negatif 2. Jadi, kamu boleh masukkan ke dalam yang warna hijau. Y sama dengan MX tambah C. M ni boleh masuk dia jadi Y sama dengan negatif 2X tambah C. Jelas ke semua cara cikgu jumpa nilai M untuk warna hijau? Jelas. Okey, baik. Jadi, nak cari C pula, cikgu ambil koordinat P. P negatif 3,4. Jadi, ini X, Y. Ini X kita, ini Y kita masukkan. Jadi, Y kita 4, masukkan 4. Negatif 2, X kita negatif 3 tambah C. Jelas ke? Boleh faham cara cikgu masukkan?
Boleh. Okey. Selesaikan 4 negatif 2 darab negatif 3 kita dapat 6. 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 4 tolak 6 kita dapat negatif 2. Jelas cara cikgu cari C tu? Jelas. Okey. Jadi persamaan garis lurus yang warna hijau untuk soalan B adalah Y sama dengan M kita dah jumpa negatif 2X. C kita dah jumpa negatif 2. Ini jawapan akhir kita. Jelas ke? Jelas. Okey. Yang lain macam mana? Ada faham? Okey. Susah ke senang ni nak dengar suara sikit? Susah ke senang? Senang. Senang. Bila kita faham konsep, kita boleh buat. Jadi, boleh tak cikgu nak teruskan kepada lesson berikutnya? Maksudnya subtopik berikutnya. Ke nak buat soalan C pula? Boleh ke? Cikgu nak buat banyak soalan. Boleh cikgu teruskan ke nak lagi satu contoh? Teruskan. Okey, mantap. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu kalau ngajar kelas bulanan cikgu tak tahu ada tak student kelas bulanan cikgu kat sini. Okey. Cikgu akan pakai buku modul Nilam. Okey, kejap Cikgu keluarkan buku modul Nilam. Dekat sini kita memfokuskan penentuan garis selari. Okey, kejap. Alright. Cikgu ada je buku modul. Cikgu ada je buku modul. Okey, jadi masing-masing kita nak tengok dia selari ke tak. Ni semua cikgu dah ajar dah tau. Nampak je banyak soalan ni. Ni semua cikgu dah ajar ni tau. Ni semua cikgu dah ajar. Alright. Okey. Jadi cikgu nak ajar kamu soalan 12. Kita mungkinlah pergi kepada satu soalan saja, satu contoh dan satu soalan sebab takut tak sempat masa. Okey. Soalan nombor 12 adalah kita nak tentukan sama ada garis lurus berikut selari ataupun tidak. Cikgu akan buat soalan A, kamu buat soalan B. Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi, boleh ke cikgu nak mula buat soalan A? Boleh. Okey, baik. Jadi, bila kita nak menentukan, ada dua garis lurus ni, ada dua garis lurus. Garis lurus pertama yang warna biru. Garis lurus kedua yang warna hijau. Kita nak tahu dia selari ke tak. Jadi kamu kena faham yang paling penting, kalau dia selari, dia mempunyai M yang sama. Jelas? Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi Okey, jadi sampai sini cara nak keluarkan nilai M dia, kamu kena tukarkan kepada bentuk kecerunan. Sebab tu penting semalam yang cikgu ajar nak tukar tu. Jadi kamu kena tukarkan dua-dua kepada bentuk kecerunan, iaitu ni nota cikgu Cara nak jawab ni, kalau soalan tanya macam ni, jawab macam ni. Kalau soalan tanya macam tadi, jawab macam tu. Cikgu ada bagi tips dah kat situ. Tukarkan kepada bentuk kecerunan. Apa motif dia? Kenapa nak kena tukar kepada bentuk kecerunan? Sebab bila kita berjaya tukar kepada bentuk kecerunan, kita boleh terus dapat dia punya nilai M, iaitu nilai kecerunan. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, cikgu pergi kepada yang warna biru. Negatif X tambah 2Y sama dengan 4. Kena ingatlah. Kalau dia nak tukar kepada bentuk kecerunan, kita kena pastikan Y duduk sorang-sorang. Jadi, negatif X pindah ke sebelah negatif jadi positif tambah 4. Sampai sini jelas? Okey. Boleh faham ke tu? Okey. Alright. Faham. Okey. Jadi, 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. X tambah 4 per dengan 2. Pecahkan, kita akan dapat 1/2 X tambah 4/2.
Okey, 4/2 kita boleh kecilkan. Kita dapat 1/2x tambah 2. Jadi, daripada jalan kerja yang warna biru, cikgu dapat nilai M dia sama dengan 1/2. Jelas untuk warna biru tu? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, warna hijau pula. X tambah 2Y sama dengan 4. Y kena duduk sorang-sorang. X ni positif, pindah ke sebelah. Dia jadi negatif X tambah 4. 2 ni darab, pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Negatif X tambah 4 per dengan 2. Asingkan dia. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 4/2. Kecilkan dekat sini kita dapat Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Jadi nilai M kita dekat sini adalah negatif 1/2. Jadi cikgu nak kamu tolong cikgu. Nak bagi tahu cikgu nilai M yang cikgu jumpa dekat warna biru dengan warna hijau sama ke lain? Lain. Lain. Jadi bila nilai M dia berbeza, kita kena faham dia dalam keadaan tidak selari. Jelas? Jelas. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang buat soalan B. Buat soalan B. Okey. Buat soalan B. B, D. Okay. Cikgu, kenapa negatif 2x tambah 7 jadi negatif 2x tambah C? Yang mana tu Adam? Cuba ke yang soalan tadi Adam. Soalan tadi cikgu. Yang mana Adam? Ni ke? Yang ni ke? Sekejap. Yang ni Adam, ni. Okey. Sebab nilai M kita dah jumpa, C tu kita tak jumpa lagi. Jadi kita tak boleh gantikanlah nilai C tu. Lepas kita dah jumpa nilai C, baru kita boleh gantikan negatif 2. Menjawab? Jadi nak tukar lah. Jadi jangan tukar lagi. Jangan tukar lagi. Kalau dah jumpa nilai C, baru boleh tukar. Jelas? Jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama. Okey, bagus. Cikgu bagi masa 2 minit lagi tau. Pukul 6.35 semua berhenti jawab tau. 4.35. Sorry. 4.35. Kejut lah. Bilik tu. Satu minit lagi. Jap. Okay. Lain. Kat dapur. Ibu buka lampu jap. Cikgu buka lampu. Bukan. Oh. Ingat cikgu.
Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Cikgu nak mula buat boleh ke? Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan B. Ini cara nak menentukanlah dia selari ataupun tak. Dia senang je. Kamu tukarkan kepada bentuk kecerunan Y. Okey. Jadi, dekat sini kita ada warna biru dan kita ada warna hijau. Nak tukar kepada bentuk kecerunan bukan main senang lagi. Kamu just kena tinggalkan Y seorang-seorang. Jadi, negatif 3X tambah 7Y sama dengan 13. Kita nak Y itu seorang-seorang. Kita pindahkan dulu. Jadi, 7Y sama dengan negatif 3X. Dia jadi positif 3X tambah 13. 7 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. 3X tambah 13 per dengan 7. Asingkan dia, kita akan dapat 3/7 X tambah 13/7. Boleh simplify ke tak? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, kamu biar sahaja sampai sini. Bermakna M kamu adalah sama dengan 3/7. Jelas ke semua untuk yang warna biru? Boleh faham? Okey, jelas. Okey, baik. Okey, kita tengok pula yang warna hijau. 7Y sama dengan 3X tolak 15. 7 ni darab pindah ke sebelah. 3X tolak 15 per dengan 7. Jadi kita asingkan dia, kita dapat 3/7X tolak 15/7. Jadi dekat sini, kamu jangan tengok nilai C tau. Kamu jangan tengok nilai C. Kamu kena tengok nilai M je. C tu abaikan. Kalau dikata selari ke tak, C tu tutup mata. Kamu pandang M sahaja. Okey, jadi M dekat sini 3/7. Bermakna kamu ada nilai M 3/7. Cikgu nak tanya, kamu punya nilai M sama ke lain? Sama. Okey. Jadi bila nilai M sama, maksudnya dua garis lurus ni dalam keadaan selari. Jelas? Boleh faham? Jelas. Okey, susah ke senang? Nak dengar suara sikit. Susah ke senang? Senang. Okey, bagus. Senang. Okey, habis. Habis. Jadi Dah cikgu ada lagi 2 benda yang cikgu nak ajar kamu. Lepas tu habis dah kelas kita. Kita nak tutup dah kelas Deepavali kita. Lepas tu kamu boleh mandi kolam. Kamu boleh buat suka hati yang kamu suka. Jadi, kita buka balik kita punya apa yang kita punya nak belajar ni lah. Iaitu H. Kita akan belajar 9.1H. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan 9.1H? Okey. Jadi, masing-masing cikgu akan tunjuk dekat 9.1H. Cikgu habis kelas lewat sikit. Sikit je. Cikgu minta maaf sebab cikgu mula lambat tadi. Sikit je. Habis soalan 1 dengan 2 ni, habis dah kelas kita. Tak apa ke? Ke kamu ada kerja? Tak apa Okey. Jadi soalan 1 dengan 2 dekat sini, dia sebenarnya adalah tentang simultaneous equation. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil persamaan serentak. Jadi cikgu akan tunjukkan. Sebenarnya soalan 9.1H ni, dia nak cari titik persilangan. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu buat A, kamu buat B. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing sebelum buat, cikgu akan tunjukkan dekat kamu apa yang dia nak cuba tanya. Apa yang dia nak cuba persoalkan. Apa yang dia nak cuba persoalkan. A dengan B ni tak banyak keluar dalam exam. Tak naklah A dengan B. Senang sangat. Okey, kita jawab C dengan D. Okey. A dengan B tu jaranglah keluar dalam exam sebab dia senang sangat. Okey, kita jawab C dengan D ya. Okey. Jadi sebenarnya soalan C, cikgu buat soalan C, kamu buat D. Kita ada satu garis lurus
garis lurus warna biru. Ni contoh-contoh. Lepas tu kita ada satu lagi garis lurus warna hijau. Jadi dekat sini, dua-dua garis lurus dalam graf. Jadi bila dua-dua garis lurus ni dia bertembung. Bila dia bertembung, dekat situ kita panggil dia tengah-tengah ni menjadi titik persilangan. Boleh faham semua? Jelas? Kita nampak? Okey. Cikgu ulang lagi sekali Okey. Kita ada satu persamaan garis lurus warna biru adalah X tambah Y sama dengan 5. Ini cikgu ambil daripada sini. Untuk warna biru tu jelas ke? Boleh faham untuk garis lurus warna biru? Boleh. Okey, kita ada garis lurus lagi satu, iaitu garis lurus warna hijau adalah 2X tolak Y sama dengan 4. Jadi dia tak selari tau. Tadi kita belajar dia selari. Selari memang takkan ada titik persilangan. Macam mana dia nak bersilang kalau dia dekat macam ni? Jadi selari tiada titik persilangan. Sekarang ni dia tak selari. Bila dia tak selari, dia memang akan ada titik persilangan. Jelas? Boleh faham? Okey. Jadi titik persilangan dekat sini, dalam koordinat lah sebab dia dalam graf. Jadi kita ada X, Y. Jadi kita nak cari apakah titik persilangan dia. Ada dua kaedah. Satu kaedah penggantian, satu lagi kaedah penghapusan. Jadi yang pertama kita akan belajar kaedah penggantian. Boleh semua? Boleh follow? Ada cara? Okey, baik. Boleh. Kaedah penggantian yang pertama adalah kamu kena pilih persamaan mana yang kamu nak decide untuk digantikan. Sebagai contoh, cikgu ada persamaan warna biru, X tambah Y sama dengan 5. Cikgu decide warna biru nak ganti dalam warna hijau. Jadi bila warna biru nak ganti dalam warna hijau, cikgu kena tinggalkan satu je variable, iaitu cikgu pilih Y. X ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi 5 tolak X. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Jadi bila dia dah duduk sorang-sorang iaitu Y, gantikan warna biru dalam warna hijau. Jadi kat sini cikgu keluarkan persamaan warna hijau cikgu. 2X tolak Y sama dengan 4. Yang Y ni, cikgu ambil Y yang warna biru, dia jadi macam ni. Kamu tengok betul-betul, dia jadi macam ni. 2X tolak, buka kurungan, tulis 5 tolak X. 5 tolak X sama dengan 4. Inilah maksudnya gantikan warna biru ke dalam warna hijau. Ada jelaskah semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita selesaikanlah macam biasa. Okey, 2X. Negatif darab 5 dapat negatif 5. Negatif darab negatif dapat positif X. 2X tambah dengan X, kita dapat 3X. Negatif 5 pindah ke sebelah. Negatif 5 pindah ke sebelah. Kita akan dapat positif 5. Okey, kita selesaikan. Okey, 3X, 4 tambah 5 dapat 9. 3 ni darab, pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi X sama dengan 3. Jelas ke cara cikgu jumpa nilai X tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, algebra kamu memang kena kukuh. Kamu dah masuk nak masuk form 4 dah. Sila kukuhkan algebra. Tak kukuh algebra, masuk kelas asas algebra. Cikgu juga ajar. Jadi dekat sini, bila kamu dah dapat X sama dengan 3, pilih mana yang senang. Kamu boleh masukkan koordinat mana-mana. Maksudnya kalau titik persilangan kita dah jumpa X tu 3. Sekarang nak cari Y, masukkan je X sama dengan 3 kat koordinat garis persamaan warna biru ke warna hijau ke, kamu dapat nilai Y. Contoh warna biru,
X tambah Y sama dengan 5. Cikgu dapat X ni 3 kan? Cikgu gantikan 3 tambah dengan Y sama dengan 5. 3 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 5 tolak 3, kita dapat 2. Bermakna kita punya koordinat bagi titik persilangan adalah 3,2. Jelas? Boleh faham? Jelas? Okey. Macam mana semua nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang selesaikan soalan D. Cikgu bagi masa 3 minit dari sekarang. Cuba selesaikan. Tak. Aku tak marah je. Jika Okey, dapat buat ke semua? Dapat buat ke D tu? Okey, baik. dapat. Alright. Okey, lepas ni cikgu nak mula tunjuk untuk soalan D. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jadi tengok cara cikgu selesaikan. Kita ada persamaan warna biru dan kita ada persamaan warna hijau. Persamaan warna biru 2x tambah y sama dengan 3. Kita nak gantikan biru ke dalam hijau kan? Jadi kita pilih biru dekat sini. Cikgu lah pilih, cikgu pilih. Dia ikutlah kamu nak pilih persamaan apa. Jadi dekat sini 2x ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 2x. Jadi y itu dah duduk sorang-sorang. Jadi cikgu ambil persamaan warna hijau cikgu, 3x tolak 2y. Cikgu gantikan ni tau. Cikgu gantikan ni. Y ni cikgu masuk dalam ni. Dia tulis macam mana tau? Dia tulis macam ni. 3x tolak 2. Okey, ambil persamaan warna biru. 3 tolak 2x. Sama dengan 8. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Jadi dekat sini kalau kamu perasan kan, kalau kamu perasan nilai X tu dah ada X je. Maksudnya kamu boleh cari nilai X. Maksudnya tak ada pun nilai Y. Tak ada pun huruf Y. Jadi dia ada huruf X je. Jadi dekat sini kamu boleh cari X. Jadi selesaikanlah. 3X. Negatif 2 darab dengan 3 kita dapat negatif 6. Negatif 2 darab negatif 2X kita dapat positif 4X sama dengan 8. 3 tambah 4 kita dapat 7x. 8 negatif 6 pindah ke sebelah dia jadi positif 6. Jadi 8 tambah 6 kita dapat 14.
7 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi Bahagi. 14 bahagi 7, kita dapat X sama dengan 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Bila kamu dah jumpa nilai X, kamu boleh masukkan dalam persamaan ni untuk cari Y. Macam mana? Y sama dengan 3 tolak 2. Okey, X kamu tu 2. Masukkan. Y. 3 negatif 2 darab 2, kita dapat negatif 4. Jadi Y sama dengan negatif 1. Jelas? Jelas. Jadi, koordinat kita dekat sini adalah 2, negatif 1. Inilah kita punya jawapan. Ada fahamkah semua? Faham. Okey, inilah kaedah penggantian. Okey, jelas semua? Dapat ke macam cikgu dapat kat depan ni? Nak dengar suara sikit, dapat ke? Dapat. Okey, baik. Okey, jadi yang terakhir, cikgu buat satu soalan. Lepas tu tadah contoh-contoh. Cikgu bagi satu contoh untuk kaedah penghapusan. Lepas tu habis dah kelas kita. Boleh semua? Boleh. Okey. Boleh. Jadi untuk kaedah penghapusan, tak sempat untuk kamu buat, cikgu akan tunjuk satu contoh sahaja. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Boleh. Cikgu akan tunjuk ini kaedah penghapusan. Tadi kita belajar kaedah penggantian. Sekarang, bila dah masuk kaedah penghapusan, sepatutnya habis dah dalam bab kita ni. Bab kita Boleh. ditutup dengan kaedah penghapusan. Cikgu nak buat soalan nombor 2 boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini kita ada persamaan pertama. Kita ada X tambah Y sama dengan 1. Kita ada persamaan kedua. 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Kok kamu tak nampak, cikgu tulis kemas-kemas. X tambah Y sama dengan 1. Yang persamaan kedua, 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Sampai sini jelas? Jelas ke? Okey. Boleh nampak ke? Jelas. Okey. Boleh. Kaedah penghapusan dekat sini, Boleh. kat mana yang rasa-rasa kita boleh hapuskan? X ke Y? X ke Y? Y. Kalau X tolak 2X, Y. ada nilai lagi. Kalau Y tolak Y, ada tak nilai? Tak ada. Tak ada. Jadi Tak kita ada. boleh guna Y tolak Y. Maksudnya kita buat tolak. Kita buat tolak. Jadi kita nak atas tolak bawah. Kalau kamu nak buat bawah tolak atas pun tak jadi masalah. Sikut kamu. Jadi dekat sini, tengok. Okey, X tolak 2X. Tengok. X tolak 2X. Dekat sini kamu dapat negatif 1X. Jadi dekat sini cikgu dapat negatif 1X. Sampai sini jelas? Boleh faham untuk X tu? Okey, baik. Y tolak dengan Y. Bila Y tolak dengan Y, dia akan dapat kosong. Jadi bermakna kita hapuskan Y. Inilah nama dia teknik penghapusan. Jelas? Jelas? Okey, baik. Jelas. Jadi, yang terakhir adalah warna biru. 1 tolak negatif 1. Kita tekan kalkulator, kita dapat 2. Jadi dekat sini kita dapat 2. Nampak? Ini adalah kita guna teknik penghapusan. Jadi kita boleh terus cari nilai X. Negatif 1 pindahkan ke sebelah 2 bahagi negatif 1. Jadi X kamu adalah negatif 2. Nampak ke semua? Nampak. Jadi bila kamu dah jumpa X, kamu boleh cari Y. X tambah Y sama dengan 1. Masukkan nilai X negatif 2. Jadi negatif 2 pindah ke sebelah, dia jadi positif 2. Jadi 1 tambah 2 kamu dapat 3. Jadi koordinat kamu negatif 2,3. Ada jelas? Jelas. Okey. Jadi itu sahajalah daripada cikgu untuk hari ini. Okey, jadi cikgu minta maaf sebab cikgu mula lambat tadi. Jadi cikgu dah cover, kita habis dah bab 9. Okey ke semua untuk hari ini? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas